Pendapat saya tentang tas yang diorang kena reka cipta tudung, dah kata Ratu Hijabista kan, so diorang kenalah buat design tudung. Kebanyakan design dia I tak adalah berapa suka sangat, tapi kombinasi colour yang diorang letak dekat tudung tu I suka. Kebanyakan pastel colour, kombinasi dia memang kena. Bukan I tak suka design dia orang. Bila dia orang dah design macam cantik-cantik, bila dia orang gayakan tu tak nampak design. So kalau daripada depan nampak macam biasa je tudung dia, macam orang lain. I mean bukan ikut tema lah kan, Hari Malaysia. So bila dah buka, dah rebangkan tudung tu baru nampak oh design. So pada saya lah, patut you gayakan tu as long as nampak you punya design. Betul tak? Penat buat design, tapi buat kosong saja. Idea dia orang okey. Kata Hari Malaysia, Malaysia tu dia orang fikir Malaysia ada KLCC je, bunga raya. Itu je lah, kebanyakan semua buat peta Malaysia, bunga raya. Tak ada yang buat batik. Batik I nak sangat tengok. I mean batik tu Malaysia lah, betul tak? Dalam colour yang pastel. So tak ada. Idea dia lebih kurang sama je. Rasa 2 orang buat peta, 3 orang buat KLCC. Dalam banyak-banyak tu I ada berkenan satu colour yang colour brown tu dibuat peta, tapi I suka kombinasi colour dia nampak klasik. Dan I suka salah seorang peserta tu yang dia menggunakan model dia sepenuhnya buat catwalk. Ini bawa model dia jadi patung keras, tak ada buat apa. Design tudung kat belakang kan, kok dah pusing-pusing kebang-kebang sikit ke kan. Untuk semua ratu-ratu Hijabista, good luck dekat semua. Masing-masing I tengok diorang memang ada confident diri yang sangat tinggi. Dia orang ada idea, cuma kadang-kadang kita I mean bukan semua orang suka dengan idea kita, betul tak? Dia orang ada idea, tapi cuma pada saya dia orang boleh elaborate banyak lagi. Okey, I punya favourite Kila, Fifi dengan Tina. Sebab I rasa dia orang ada idea yang lain daripada yang lain. Confident of course, dan diorang tak membosankan. Pencapaian diorang tu kita panggil progress lah. Progress diorang daripada mula audition sampailah minggu pertama hingga ke minggu ke-6 ni memang banyak sangat. Dari yang mula-mula tak tahu nak berinteraksi dengan kamera macam mana, sekarang ni dah fluent, dah jadi camera friendly. Lepas tu dari segi keyakinan diri, one thing about ratu-ratu ni semua confident. Alhamdulillah, bagus. Tapi yang nak tengok juga, kadang-kadang diorang awal-awal dulu tak menjawab soalan dengan tepat. Bila kita tanya itu, tapi diorang elaborate panjang-panjang. Cuma sekarang ni diorang dah faham. So bila kita tanya, diorang akan terus bagi tahu jawapan yang kita harapkan daripada diorang, bukan simpang siur. Itu satu pencapaian yang cukup besar sebab semua yakin, semua confident, semua boleh bercakap, tapi untuk menjawab soalan, itu kelemahan diorang before this. So sekarang ni dah improve banyak. That's good. Lepas tu dari segi penampilan dari segi penampilan, awal-awal dulu kita bagi styling task. Nampaklah perbezaan diorang sebelum masuk pertandingan ni dan semasa bertanding. Dan insya-Allah bila dah bergelar ratu nanti, penampilan tu pun akan lebih improve lagi. Tapi overall yang nak nampak dari segi penampilan tu, ramai yang dah faham kalau untuk TV, penampilan tu memang sangat-sangat perlu dijaga. Lepas tu dari segi keyakinan sebab before this Yana still nampak ada sesetengah ratu tu yang masih lagi takut, yang masih lagi rasa tak layak berada di sini. Sebab tu kadang-kadang nampak Yana garang dengan diorang tau, sebab Yana just rasa macam Yana pernah berada dalam situasi diorang. How I wish waktu Yana bertanding dulu ada seorang yang bagi tahu Yana benda-benda ni, supaya Yana tak buat kesalahan tu. So bila Yana bagi tahu diorang, Yana garang dengan diorang tu is because Yana tahu diorang boleh buat. And Yana tak nak diorang buat salah tu. So diorang boleh belajar daripada pengalaman Yana. Itulah sebabnya kenapa Yana garang sikit dengan diorang. Tapi in terms of menerima teguran, in terms of memperbaiki diri tu, diorang semua ada benda tu. Dari segi character wise, dari minggu pertama sampai ke minggu ke-6 sekarang ni, makin nampak karakter masing-masing.
Kalau awal-awal dulu mungkin masih takut, masih malu, masih cover line tapi sekarang ni kita makin nampak diri sebenar diorang. Mungkin tak fully, tetapi it's an improvement jugalah. Sebab untuk TV ni kita kena jadi genuine, kita kena jadi authentic, baru orang yang menonton kita tu rasa apa yang kita cuba sampaikan. Cuma dari segi perubahan tu, yang nak boleh kata ada perubahan untuk semua. Tak adalah langsung tak ada perubahan. Cuma Yana masih lagi menanti beberapa orang ratu untuk betul-betul keluar dan bagi diorang punya full potential. Sebab ada juga yang Yana tengok masih lagi tak all out. Ini dah minggu ke-6, suku akhir, minggu depan dah separuh akhir, kemudian final. Dan final tu yang akan menentukan siapa yang akan dinobatkan sebagai ratu. So untuk semua ratu yang masih lagi bertanding, yang harap korang boleh stay focused dan nak habis dah sikit je lagi. Make this journey berbaloi, okay? Masa, tenaga, effort, sweat and tears tu, okay? Semoga dapat diterjemahkan dengan sebuah kemenangan. Tetapi buat yang tersingkir awal ataupun tak dapat masuk ke top 5 tu, jangan risau, rezeki Allah tu luas. Selagi mana kita percaya dan kita yakin yang rezeki itu datang daripada Dia, insya-Allah akan ada bahagian untuk kita juga. So just be humble, do your best dan jaga hubungan dengan orang, insya-Allah semua akan okey. Mereka memang boleh berkreativiti dengan baik dan saya rasa mereka ada taste mereka sendiri. Cuma kita nak memilih yang terbaik antara 6 orang ini dan juga mereka diberikan 30 minit untuk berkreativiti, dan kalau lebih daripada tu kira dah macam tidak, sebab dalam pertandingan kena mengikut peraturan. Dan memang kalau kita melihat dalam ramai-ramai itu ada seorang yang betul-betul kreatif dan juga mempunyai idea dan juga bijak dalam mempromosikan apa yang nak dipasarkan tudungnya dan sebagainya. Dia memang ada bakat yang sangat tinggi di situ. Saya melihat sendiri bagaimana kalau dia mempromosikan produknya, bercakap tentang produknya, bagaimana dia nak menerangkan tentang kreativitinya, memang terbaik. Dan yang masing-masing tu hanya sederhana saja. Rata-rata mereka mempunyai talent yang lebih kurang sama. Dan saya sebenarnya ingin melihat satu kejutan daripada mereka ni, kejutan yang lebih daripada yang lain. Sebabnya kalau kita letak 6 orang ini, mereka masih ada plus dan minus, dan bila dicantumkan mereka masih lagi lebih kurang sama markahnya. Cuma 1-2 je mungkin akan terkeluar jugalah untuk episod akan datang, dan kita mengharapkan ada satu kejutan yang kita ingin lihat. Kalau di kalangan ramai-ramai Ratu 12 ini, saya mempunyai favourite seorang. Kerana mungkin tak tahulah, dia ada satu soft spot yang, tapi dia dah terkeluar. Tapi itu bukan bererti sesuatu yang pematah semangat buat beliau. Dan saya rasa walaupun saya tak pernah memberikan apa orang kata input ataupun mengatakan pada dia saya suka dia stay dalam top 5 ataupun sebagainya, ialah Jiha. Sebenarnya jauh di sudut hati saya mengharapkan dia pergi pada top 5 sekurang-kurangnya. Tapi apakan daya, kita menilai semua peserta itu bukan sahaja mempunyai kebijaksanaan, kreativiti, sopan santun dan sebagainya, tetapi kita melihat juga report daripada kru tentang perangai, tentang mereka, perhubungan mereka antara sama kru dan sebagainya, senior dan junior, dan juga sesuatu yang ingin saya sentuh iaitu adab ataupun hidden temper. Memang kita diberi satu tugasan. Tugasan tu kadang-kadang sampai ke malam. Tugasan tu kadang-kadang tengah-tengah panas buta. Tapi kita kena kontrol kita punya kesabaran tu. Jadi ini antara yang kurang pada mereka
walaupun tak banyak, sedikit, pasti akan ada satu temper yang mungkin mengecewakan hati kru kita. Mungkin dia tak sedar, sebabnya sekarang ni saya faham dengan anak-anak muda sekarang, tak semua orang tu perfect. Jadi dia kena tahu bahawa diri dia tu ada sesuatu yang perlu ditangani tentang kelemahannya. Itu kelemahan seperti tak tahan dengan torture, tak tahan dengan panas, tak tahan dengan berdepan dengan pelbagai cabaran. Memang semua ni akan membuatkan kita marah, kan? Jadi kalau marah, dia jadi lain, perkataan yang tak sepatutnya keluar akan keluar. Nasihat saya, mereka perlu mengawal diri, melihat diri, muhasabah dan meminta maaf cepat-cepat. That's the best. Kita yang portray image kita. Di mana kita mahu meletakkan diri kita sebagai seorang personality? Adakah kita mahu diri kita dipandang sebagai seorang yang sekian? Jadi kita yang meletakkan diri kita. Kita portraykan diri kita. Kalau kita menjadi orang yang mahu dinobatkan sebagai seorang ratu, maka kena follow segala step dan juga kriteria itu.